Baik, kita teruskan kuliah kita surah An-Nur ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, liyasta'zinkum, hendaklah ia minta izin kepada kamu. Hendaklah ia minta izin kepada kamu. Liyasta'zinkum, hendaklah ia minta izin kepada kamu, allazina, orang-orang yang malakat, telah memiliki ia, aimanukum, oleh kanan-kanan mereka, aimanukum, oleh kanan-kanan kamu. Oleh kanan-kanan kamu. Apa maksud malakat aimanukum tu? Telah memiliki oleh kanan-kanan kamu, mana hamba sahaya, ya? Itu maknanya hamba sahaya. Dalam Quran selalu disebut perkataan malakat aiman, malakat aiman, ya? Nah, itu kalau terjemah satu-satu, telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu. Apa kanan-kanan kamu ni, ya? Nah, itu maknanya hamba, ya, hamba sahaya kamu. Wallazina, dan orang-orang yang lam yablughu, tidak ia sampai, al-hulum, mimpi, dalam braket cukup umur, minkum, daripada kamu, salah samarot, 3 kali, min qabli, daripada sebelum, solatil fajri, solat fajar, wahina, dan ketika, tad'una, kamu meletakkan, siyabakum, akan pakaian-pakaian kamu, minaz zohirah, daripada tengah hari, wamin, dan daripada ba'di, sesudah, solatil isya, solat isya, salasu, 3, aurat, bracket waktu, lakum, bagi kamu, laisa, tidak ada,
Alaikum atas kamu. Wala dan tidak. Alaihim atas mereka. Junah, kesalahan. Ba'da, sesudah. Hunna, mereka. Dalam bracket sekalian. Tawafuna, orang-orang yang beredar. Dalam bracket pelayan. Alaikum atas kamu. Ba'dukum sebagian kamu. Ala ba'din atas sebagian. Kadzalika, seperti itulah. Yubayyinu, ia terangkan. Allahu, oleh Allah. Lakum, bagi kamu. Al-ayati, akan ayat-ayat ini. Wallah, dan Allah. Alimun, amat mengetahui. Hakim, lagi amat bijaksana. Baik. Saya masuk mula ya. Ayat yang ke-58 nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Liyasta'zinkumul ladzina, hendaklah ia minta izin kepada kamu. Alladzina, ya, oleh orang-orang yang malakat aymanukum, telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu. Maknanya hamba sahaya kamu. Hamba sahaya. Walladzina, dan orang-orang yang lam yablughul hulmu, tidak ia sampai ia mimpi, ya, atau ya, bahasa lain tu belum cukup umur, ya, belum cukup umur, atau maknanya lam yablughul hulmu, ya, belum sampai balik atau belum cukup umur. Jadi hulmu dimaknakan dengan makna mimpi. Ya, maknanya bila dia sudah bermimpi, ya, maknanya dia sudah sampai kepada balik. Ya. Jadi ini yang belum balik. Minkum, daripada kamu. Salah sama rots, 3 kali. Atau dikatakan bracket waktu, ya, 3 waktu. Maksudnya, ya, kalau ada hamba sahaya, kalau ada anak-anak, ya, yang belum balik, maka ya, dia kena bagi tahu, ya, ada 3 waktu. Ya, 3 waktu yang dia tidak boleh masuk bilik orang tua dia. Ya, 3 waktu ini tidak boleh masuk bilik orang tua dia. Bila masanya? Min qabli solatil fajri, ya, daripada sebelum solat fajar. Maknanya lepas solat subuh dia boleh keluar masuk
bilik ya orang tuanya. Tapi sebelum solat subuh tidak dibenarkan. Ya. Yang kedua, wahina tad'una siyabahum minaz zahira. Dan ketika kamu letakkan akan pakaian-pakaian kamu daripada tengah hari. Zahiran lebih kepada zuhur. Ya, ketika ya waktu zuhur, ketika itu ya dibahasakan sebagai ya orang tua nak rehat. Ya, lepas zuhur tu orang tua nak rehat ataupun tengah hari tu orang tua nak rehat. Ya, jadi itu dibahasakan meletakkan pakaian-pakaian. Ya, maknanya panas. Ya, mereka meletakkan atau menanggalkan pakaiannya untuk rehat. Ya, waktu itu juga tidak dibenarkan masuk. Ya, wa min ba'di solatil isya, dan daripada sesudah solat isya. Lepas sebelum isya boleh keluar masuk. Ya, lepas solat isya ia tidak dibenarkan ia masuk. Ya. Sebab itu Nabi SAW ya, kalau ikutkan solat isya ya, dia lebih suka kepada ya, lewat-lewat. Dia lewat-lewatkan solat isya tu ya, kemudian dia pun dah solat isya terus tidur. Ya. Jadi itu dikatakan dalam hadis ni, kalau orang tahu ya waktu waktunya, inilah dia waktunya. Maknanya waktunya tu Nabi lewatkan solat isya. Ya. Jadi kita jangan berpegang kepada hadis dhaif yang mengatakan ya solat yang baik pada awal waktu. Ya. Yang kedua yang pertengahan, yang tengah. Ya, kemudian yang akhir, ya, sebenarnya hadis itu adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis lemah sangat. Jadi Nabi pernah biasa dan pernah melewatkan dua waktu, iaitu zuhur. Ya, zuhur dan juga isya. Zuhur kalau terlampau panas, ya, boleh ditangguhkan zuhur tu sehingga rasa sejuk. Baru Nabi solat zuhur. Begitu juga dengan solat isya. Kalau kita tak berjemaah, jemaah ni biasa akan ikut waktu. Kalau tidak berjemaah tu sebaiknya sebelum tidur solat isya. Macam tu. Tapi kalau jenis orang yang selalu terlupa, eloklah awal waktu. Sebab yang dikatakan waktu solat itu, selagi kita masih berada dalam waktu. Tak kira awal, tengah ataupun akhir, tapi selagi kita ya masih dalam waktu itu, itulah dikatakan waktu yang afdal. Ya. Yang afdal itu dikatakan oleh Nabi ialah orang yang solat pada waktunya, bukan awal waktunya, pada waktunya. Ya, kalau zuhur contohnya pada waktu zuhur. Kalau asar pada waktu asar. Tak kiralah waktu zuhur kita pukul 3.30 ke? Ya, pukul 4 ke? Asal masih waktunya. Yang salahnya kalau kita solat bukan pada waktunya. Iaitu kalau zuhur kita buat waktu asar. Kalau asar selalu buat waktu isya. Ya. Ini bukan pada waktunya. Ya. Jadi ibarat, ya, diibaratkan sebagai kita nak pergi satu tempat. Ya, waktu dia dikatakan ia buka daripada pukul 9 pagi sampai 4 petang. Jadi 9 pagi sampai 4 petang itu waktu buka. Tak kira kita datang awal ke, tengah ke, akhir ke, tetap pintu tu terbuka untuk kita datang. Ya. Kalau dah lebih daripada pukul 4 contohnya, mana dah tertutup pintu. Itu tak boleh nak salahkan lah. Ya, salah kita. Macam tu. Sebab itu, ya, solat itu, ya, yang solat selagi pada waktunya, itu adalah afdal. Yang salah kita bukan pada waktunya. Ini selalu orang suka kodok, ya. Kodok solat ni, ini bahaya. Kodok-kodok solat ni bahaya. Sebenarnya apa, orang ni selalu lengah-lengahkan waktu solat sehingga habis waktu. Ya. Kemudian kata tak apa boleh kodok, tak apa boleh kodok. Inilah punca rosaknya.
kita merosakkan waktu-waktu itu. Ya, punca kerana merengan-rengankan waktu solat itu dengan alasan boleh qada, boleh qada. Kita jangan buat demikian. Ya. Kalau ikutkan sunnah Nabi betul-betul perjalanan Nabi, solat 5 waktu langsung tak ada qada. Walaupun dalam peperangan, walaupun dalam musafir, tak ada qada. Ya, solat 5 waktu ni. Tapi kita masih berpegang juga sikit-sikit qada. Benda yang ringan qada. Ya. Ni. Jadi baik, kita balik semula kepada cerita ni, iaitu 3 waktu ini ia tidak dibenarkan anak-anak yang belum balik, ya, dan juga ya hamba sahaya. Kalau dulu ada hamba sahaya, mereka memiliki hamba sahaya pun tak boleh waktu itu, ya. Iaitu pertama, iaitu yang saya ulang balik, 3 waktu ini adalah aurat, ya. Salasu auratin lakum. 3 aurat bagi kamu. 3 aurat maknanya 3 waktu. Ya, bagi kamu. Saya ulang semula. Pertama, iaitu sebelum solat fajar tak boleh masuk. Ketika tengah hari, ya, rehat tengah hari tak boleh masuk. Ketika ya sesudah solat isyak, ya. Sesudah solat isyak tak boleh masuk. Ini dikatakan 3 aurat, ya. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Ya, tidak ada atas kamu dan tidak ada atas mereka kesalahan sesudah mereka. Tapi mereka ni sesuai kalau kita maksudkan atau terjemahkan dengan ya sekalian itu. Maknanya sesudah waktu-waktu itu tidak ada kesalahan. Maknanya selain daripada 3 waktu itu, maknanya tidak ada kesalahan. Ya. Tawafuna. Orang-orang yang tawaf. Tawaf ni dia yang selalu dia beredar, ya. Mana pembantu-pembantu yang biasa beredar. Alaikum atas kamu, ba'dukum ala ba'din. Ya, sebahagian kamu atas sebahagian. Ya, mana pembantu-pembantu rumah biasanya nak mengemas, nak apa. Mana selain daripada waktu-waktu itu tidak ada kesalahan. Ya, keluar masuk bilik orang tua, ya, atau tuan rumah. Ya, tidak ada kesalahan. Waktu itu waktu yang terbuka, dia boleh kemas, boleh apa, macam itulah. Itu dikatakan sebagai orang-orang yang beredar tawaf. Daripada perkataan tawaf, ya, orang beredar. Beredar yang saya katakan tadi apa? Iaitu pelayan-pelayan. Ya. Biasa kita zaman sekarang ni disebut pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu rumah. Masa tu boleh keluar masuk, ya, waktu selain daripada 3 waktu itu. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayati. Seperti itulah ia terangkan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayat ini. Wallahu alimun hakim, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana, ya. Jadi surah Nur ni banyak, ya, mengajarkan kepada kita perkara-perkara ia mengenai ia hukum hakam, ya. Kadang mereka tak baca ni tak tahu, ya, benda ni ia adalah satu adat, tapi adat tu adat yang sudah menjadi satu hukum, ya, hukum adat yang patut dipatuhi. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-59, ya. Wa iza, dan apabila balagha, telah sampai ia al-atfal, oleh kanak-kanak, minkum, daripada kamu, al-hulmu, cukup umur, fal yasta'zinu, maka hendaklah mereka minta izin. Maka hendaklah mereka minta izin, kama, sebagaimana, ista'zana, telah minta izin ia,
allazina oleh orang-orang yang min qablihim daripada sebelum mereka. Kadzalika seperti itulah. Yubayyinu ia terangkan Allahu oleh Allah lakum bagi kamu ayatihi akan ayat-ayatnya. Wallah dan Allah alimun amat mengetahui, hakim lagi amat bijaksana. Baik, saya masuk mula. Wa iza balagal atfalu minkumul hulmu. Dan apabila telah sampai ia oleh kanak-kanak. Al-hulmu minkum daripada kamu, al-hulmu oleh. Ya. Cukup umur. Ya. Tadi kita terjemahkan mimpi. Ya. Yang dimaksudkan mimpi situ ialah cukup umur. Fal yasta'zinu, maka hendaklah mereka minta izin. Kama sta'zana, sebagaimana telah minta izin ia allazina min qablihim, oleh orang-orang yang daripada sebelum mereka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Seperti itulah ia terangkan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayatnya. Wallah dan Allah alimun amat mengetahui, hakim lagi amat bijaksana. Maknanya ya, kepada mereka yang dewasa, ya, dah dewasa, anak-anak yang sudah dewasa juga ya disuruh minta izin pada waktu-waktu tersebut, ya, kalau nak masuk bilik orang tuanya. Ya. Baik. Dulu-dulu zaman jahiliyah, ya, mereka masuk kadang main sergah saja. Ya. Masuk bilik orang tuanya main sergah saja. Dia tidak minta izin. Ya, macam contoh ada setengah tempat, ya, macam contoh ada di mana? Afghanistan contoh, ya. Di Afghanistan tu mereka punya rumah dalam gua-gua, dalam batu-batu. Mereka buat rumah dalam batu-batu, ya. Jadi dalam rumah tu satu bilik, hall, dapur. 3 saja. Ya, ada satu bilik, kemudian ada hall dan satu lagi dapur. Ya. Dia tebuk rumah. Ya. Di Afghanistan ni, kalau dipandang daripada jauh macam sangka merpati. Ya. Macam sangka merpati. Jadi mereka boleh duduk kat situ. Ya, kalau kita tak tahu boleh duduk ke tidak, boleh hidup ke tidak. Kalau kita lah, ya. Mana nak cari sumber air, mana nak buang air, ya. Kadang kita tak fikir, tapi mereka boleh hidup. Ya. Di Afghanistan ni, ya, dia boleh hidup dengan keadaan macam itu. Bilik mereka hanya tabir saja. Mana tak ada pintu. Sebab itu kalau nak masuk kena minta izin. Macam kita sekarang ni ada pintu, dia boleh diketuk, ya. Jadi si anak-anak nak masuk pun dia ketuk pintu, ya. Kadang tak ketuk pintu, dia WhatsApp je, ya. Kadang telefon tu, ya, walaupun dalam rumah. Tak ada nak ketuk pintu, telefon je, ya. Ini kita rasai zaman kita ni lah, ya. Dan kalau kita tengok Mak Saleh pula, bilik-bilik orang tua dia, ya, tak berkunci. Ya, dia passion dia macam tu. Dia tidur, ya, dia tak berkunci. Pintu tak berkunci. Jadi anak-anak ni, ya, kadang dia boleh masuk, ya.
boleh masuk terus macam tu. Itu yang kisah-kisah di barat ni yang mana orang tuanya dibunuh. Banyak kes orang tua dibunuh kan. Mak bapak dia dibunuh oleh anak dia. Ya. Jadi banyak kes tu pula anak-anak tu boleh lepas daripada tuduhan. Ya, sebab anak ni mimpi macam ngigau. Ya, ngigau dia bunuh orang tua dia tak sedar. Kan bahaya. Ya, pasal tak dikunci tu. Kes-kes macam tu berlaku. Mahkamah tak jatuhkan salah bagi budak tu. Kerana perbuatan tu dianggap tidak sengaja. Dia mengigau. Jadi artinya ya bahaya juga kalau tidak dikunci. Kuatir berlaku macam tu. Ya. Mengigau ya, ambil pisau, bunuh orang tua. Bunuh orang tua dia. Ya. Jadi sebaiknya ialah ia dikunci. Kalau nak apa-apa diketuk, ya, itu yang terbaik. Dulu tak, ya, kan ada tempat itu saya ceritakan bukan semua rumah macam tu. Setengah-setengah rumah mereka yang ya pintunya hanya tabir kain saja. Ya, kain itulah sebagai pintu dia. Jadi kalau nak masuk tu kena minta izin lah. Jadi itu Quran ini dah memberikan satu adab yang begitu baik. Untuk apa? Ya, untuk kebaikan umat. Tu. Ya. Jadi ayat ni dah 4,000 tahun dulu. Dah ada undang-undang tentang hal dalam rumah. Ya. Baik, nanti kita kalau ada masa kita sambung lagi. Cuba kita tengok balik kepada ayat yang mula kita baca tadi, ayat 58. Ya. Kita nak cari perkataan-perkataan yang ya, biasa-biasa kita olah daripada madi ke mudhari. Ya. Baik. Sekarang ni kita tengok pada perkataan yasta'zin. Ya. Yasta'zin ni asalnya yasta'zinu. Sebab apa? Sebab mati itu disebabkan oleh lam tu. Lam ni namanya lam amar. Maknanya hendaklah. Sebab itu fi'il mudhari ni mati. Yasta'zin. Ya, itu dikatakan lam ni lam amar. Ya, jadi dia mematikan fi'il mudhari. Ya, kalau tak dia punya bunyinya yasta'zinu. Dia tak, kalau tak ada lam tu yasta'zinu, nun tu hidup. Yasta'zinu. Jadi datangnya lam tu huruf jazam namanya. Jadi jazam ni, huruf jazam ni menjazamkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari tu jadi mati. Yasta'zin. Ya. Asalnya yasta'zinu. Baik. Sekarang kita bukan nak bincangkan yang lam tu, tapi nak bincangkan yasta'zinu ni. Macam mana kita nak buat fi'il amar, kita jumpa fi'il mudhari. Fi'il mudhari ni bukan 3 huruf. Ini dah lebih 3 huruf sebab ada penambahan sin dengan ta. Sin dengan ta awalnya. Ya? Jadi dia dah lebih daripada 3 huruf. Sin, ta, hamzah, zainun. Dah ada 5 huruf situ. Ya? Baik. Sekarang ni kita nak jadikan fi'il amar. Macam mana? Ya, undang-undang dia. Ingatkan undang-undang dia. Matikan huruf yang akhir. Zin. Nun tu huruf yang akhir tu. Matikan. Bunyilah zin. Kemudian tengok pangkal. Pangkalnya ialah ya. Apa ya pula? Pangkalnya ialah sin. Ya tu mudhari ya. Sin. Sin itu bertanda mati. Yas. Kan ada sin tu. Sin tu bertanda mati. Bertanda mati tidak boleh bunyi. Kecuali dibantu dengan penambahan alif. Ya. Maka letaklah alif baru boleh bunyi. Jadi bunyikan dia, jangan bunyikan atas ya. Bunyikan bawah. Bunyi atas hanya untuk 4 huruf. Kalau dah lebih daripada 4 huruf, tak boleh bunyi atas lagi, bunyi bawah. Jadi bunyi apa? Ista'zin. Dia jadi fi'il amar lah. Suruh. Ista'zin. Ya. Nahinya, nahi tambah lam alif dengan ta. La tas ta'zin. La tas ta'zin.
Itu bagi amar dan nahi. Daripada mudhari' tadi kita dah boleh buat amar dan nahi. Kalau balik kepada kita nak buat kepada madinya, kalau lebih daripada 4 huruf ni, dia perlu kepada alif di awal. Penambahan alif sebab sin tu kan tak boleh bunyi. Jadi kalau amar istazin ke bawah, kalau madi naikkan ke atas barisnya istazana. Istazana. Itu madi dia. Istazana. Mudhari'nya yastazinu, ini mudhari' dia. Madinya madi istazana, mudhari'nya yastazinu. Cuba ulang kembali. Madi apa? Istazana, mudhari'nya yastazinu. Okey, amarnya istazin. Betul? Istazin. Nahinya la tastazin. La tastazin. Baik. Ini untuk istazana. Kemudian kita jumpa perkataan malakat. Malakat ini adalah fi'il madi mu'annas. Sebab ada ta ta'nis tu. Kalau muzakkar, malakah. Jadi malakah tu fi'il madi tapi untuk muzakkar. Malakat untuk perempuan. Jadi kita nak cari dalam kamus ni perkataan 3 huruf ni malakah. Kenapa kita nak cari dalam kamus malakah ni? Kita kena cari mudhari' dia apa? Malakah ni. Jadi buka kamus. Ada kamus kan? Kamu buka perkataan mim ya. Bab mim. Lam mim nun. Jadi hujung lah. Kena cari sebelah hujung lepas lam mim ya. Tapi mim dulu ya. Tak, lam mim nun ya. Lam mim. Jadi cari mim kemudian cari lam. Mim lam kaf. Siapa dah jumpa kena maklum awal ya. Cari mim lam kaf ya. Mim kemudian lepas mim lam. Lepas lam cari kaf, mim lam kaf. Cuba cari ya. Mim lam kaf. Siapa dah jumpa? Cari mim lam kaf. Ikut abjad lah. Mim, alif, mim, ba, mim, ta, mim, sa, mim, dot. Ya. Lepas mim, dot, mim, ain. Ya. Lepas mim, ain, rin, fa, kof, kaf. Lepas kaf apa? Lam. Jumpa? Mim, lam. Lepas lam, mim, kaf, malaka. Ya. Siapa jumpa? Jumpa tu. Kalau kamus yang sama cuba cari dalam muka surat 398. Sebelah kiri tengah. Muka surat 398 kiri tengah. Yang tengah-tengah ya, tengah-tengah. Mana yang dalam bracket? Mim lam kaf. Dah jumpa kan? Okey, tengah-tengah dalam bracket dia. Malaka yamliku mudhari'nya. Masdarnya, iaitu masdar namanya. Masdar ni nama terbitan. Malakam yamliku malkan. Dan juga kadang milkan pun boleh.
Ataupun masdar dia ada 2 3. Mulkan pun boleh. Malakatan pun boleh. Ya, mamlakatan pun boleh. Mamlakatan pun boleh. Jadi mana masdar ni kadang ada sampai 5 pun ada. Ya, macam ni ni 4. Ada kadang sampai 5 pun ada, ya. Jadi sekarang maka kita dapatlah makna dapat mengetahui bahawa yang kita jumpa tadi perkataan malaka, ya, memiliki, telah memiliki ia. Jadi mudhari'nya yamliku, ia memiliki, ya. Nah, malkan tu pemilikan. Masdar tu boleh dikatakan pemilikan, ya. Okey. Kalau kita jumpa mudhari' yamliku, apa amar yang kita boleh buat daripada yamliku? Sebab amar ni dia bergantung pada pelajaran sorof kita. Dia tak perlu kepada kamus. Kita tahu mudhari', kita boleh buat amar. Kalau yamliku, macam mana nak buat fi'il amar? Matikan apa? Matikan kaf. Jadi li tu, dalam bawah li tu, matikan dengan kaf, bunyi lik. Bunyi lik. Jadi awalnya tambah alif. Mim tu tanda mati, tak boleh bunyi. Jadi tambah alif. Jadi bunyinya imlik. Apa? Imlik. Nahinya la tamlik. Ya, nahinya la tamlik. Ulang balik. Madi dia apa? Malaka. Mudhari'nya yamliku. Yamliku. Masdar dia malkan. Malkan. Amarnya imlik. Nahinya la tamlik. La tamlik. La tamlik. Isim fa'ilnya fa'ilun. Isim fa'ilnya fa'ilun. Macam mana? Wazan dia fa'ilun. Kalau malaka, malikun. Kalau malaka, malikun. Kalau isim maf'ulnya, maf'ulun. Maf'ulun. Macam mana buat malaka? Mamlukun. Sebut mamlukun. Jadilah isim maf'ul. Mamlukun tu mana yang dimiliki. Kalau isim fa'il yang memiliki, malikun, yang memiliki, ya. Jadi, ya, macam mana kita nak cari perkataan malaikat? Malaikat juga daripada perkataan malaka. Ya, malaka. Jadi, kalau nak cari malaikat, kita jumpa malaka dulu. Bila dah jumpa malaka yamliku, tengok bawah sampai habis, tak ada. Naik sebelah dia muka surat 399 atas kanan. Sebelah atas kanan bunyinya malakun kalau seorang malaikat. Kalau banyak malaikat, malaikah. Kita sebut malaikat ni maknanya dah jamak lah. Malaikat kita sebut tu jamak. Kalau satu disebut malak, ya, malakun. Malakun tu mana satu malaikat. Ya. Jadi, ya, nak cari malaikat dalam kamus ni memang tak jumpa lah. Mim, ya, nak cari perkataan malaikat, memang tak jumpa. Jadi kita kena cari wazan dia, malaikat daripada perkataan apa? Mim lam kaf. Mim lam kaf dah jumpa, carilah bawah-bawah dia. Maka kita jumpalah perkataan malaikah.
Malaikat tu mana malaikat. Ya. Itu jadi kita dapat tahu bahawa perkataan malaka mudhari'nya yamliku. Ya. Okey, sekarang ni kita jumpa perkataan yablughu dalam Quran. Dalam Quran sambungan tu yablughu. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, kita tak payah tengok kamus. Nah, fi'il amar daripada yablughu, buang waw tu. Waw tu jamak. Waw tu tanda jamak. Kalau nak jadikan fi'il amar, ya. Kalau nak kita jadikan fi'il amar, matikan rin. Matikan rin, bunyi luk. Jadi awalnya apa nak bunyi awalnya? Ba mati, tak boleh bunyi. Tambah apa? Alif. Jadi bunyinya apa? Alif tu nak bunyikan apa? Tak boleh bunyi atas ya. Atas tu untuk 4 huruf. Jadi kalau depan, akhir depan, awal ke depan. U beluk. Tak boleh i beluk. Tak boleh bunyi bawah. I beluk tak boleh. U beluk. U beluk. Nahinya tambah lam alif ta. La tabluk. Ikut saja luknya sama, pangkalnya la tabluk. Ya. Kalau isim fa'ilnya, kita kena sebut isim fa'il wazan fa'ilun. Fa'ilun. Wazan dia, timbangan dia fa'ilun. Kalau balagha, balighun. Balighun. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun. Mablughun. Mablughun. Ya. Jadi madinya balagha ya. Balagha mudhari'nya yablughu. Yablughu. Ya, amarnya amar suruh. Ubluk. Nahi la tabluk. Isim fa'il balighun. Ya. Yang kita sebut selalu akil balik. Ya. Akil tu yang berakal, balik tu yang sampai. Itu balighun, balik ya. Dah sampai akal. Mana dah cukup umur. Akil balik. Isim maf'ulnya apa? Mablughun ya. Jadi ya masdar tak tahu apa. Jadi masdar tu ya boleh disebut balaghon. Balaghon juga adalah masdar kepada balagha. Ya. Balaghon. Okey. Itu kita dah selesai. Kita nak cari perkataan al-hulumu. Al-huluma. Depan dia, huluma. Huluma ni kena cari perkataan ha lam mim. Jim ha lam mim. Lepas jim. Cari daripada kanan kat kamus tu, jim, kemudian jumpa ha. Kemudian daripada jim ha, jumpa jim ha, kemudian lam. Ya. Jim, lepas jumpa je jim, cari bawah-bawah, jim alif, jim ba, jim ta sampailah. Ya. Apa ni? Bukan jim ya, apa tadi? Sorry. Ha. Cari ha bukan jim. Ha kalau dah jumpa ha, cari lam. Ha lam mim. Tu baris tak tahu. Halama ke halima. Itu nanti jadi ragu. Jadi kena tengok pada kamus. Jumpa tak? Siapa jumpa bagi tahu. Ya. Tengok pada muka surat 78.
78. Bab ha 78 baris yang tengah. Tengah-tengah sikit. Ya. Halama. Jumpa tak? Halama yahlumu. Jadi masdar dia apa dia punya mudhari'nya yahlumu. Masdar dia hulman. Hulman. Ini makna bermimpi, ya. Dan juga kadang masdarnya ihtalam. Ihtilam. Ihtalam ya, ihtalam. Ihtalam juga makna masdar kepada halama, yahlumu. Hulman. Ini maknanya mimpi, ya. Jadi kita jumpa perkataan tadi, ya, al-hulum, ya. Itu maknanya daripada perkataan, ya, halama yahlumu, ya. Tapi ada juga perkataan yang berbunyi bawahnya haluma yahlumu hulman. Itu maknanya penyantun. Itu yang kita jumpa perkataan dalam Quran, Allah bersifat halim. Halimun. Ada bawah dia sikit. Halimun. Allah bersifat halim. Mana halim ni mana penyantun. Yang penyantun. Yang santun. Yang santun. Itu dikatakan halim. Abdul Halim. Ya, hamba kepada Tuhan yang Maha Penyantun. Ya. Itu halim. Baik, kita ambil perkataan mimpi tadi. Yang halama yahlumu. Apa masdar apa dia punya amar dia daripada yahlumu? Macam mana nak buat yahlumu amar dia? Matikan apa? Mim. Jadi bunyi apa? Lam mim mati depan lum. Bunyi lum. Jadi awalnya apa nak bunyi bila lum? Lum. Kalau depan dengan bunyi depan, ya, lum. Lum. Ya, kalau nahi la tahlum. La tahlum. Ya. La tahlum. Okey, ya, kita jumpa perkataan sebelah kiri ya. Atas nombor 2. Sebelah kirinya atas nombor 2, hamida yahmadu hamdan. Ini selalu yang kita sebut alhamdulillah. Ya. Jumpa tak? Sebelah kiri atas. Hamida yahmadu hamdan. Hamdan tu masdar dia, mana pujian. Hamidah telah memuji ia, yahmadu ia memuji, hamdan pujian. Ya. Macam perkataan bawah dia, alhamdulillah. Ya, segala pujian bagi Allah. Kalau perkataan hamidun, bawahnya tu itu makna isim fa'il, yang memuji, Okey, kita perhatikan mudhari' dia. Hamida yahmadu. Macam mana nak buat fi'il amarnya? Yahmadu ni. Matikan dal. Bunyi apa? Tak. Kalau mati dal saja bunyi apa? Mat. Jadi awalnya nak bunyi apa? Tambah alif, bunyi apa? Ihmad. Ya, ihmad. Jadi amarnya ihmad. Hamida yahmadu ihmad. Nahi dia la tahmad. Dia amar dengan nahi, dia ikut rentak dia. Kalau mat, nahinya pun mat juga. Contohnya ihmad. Nahinya pun ikut la tahmad. Jangan diubah la tahmid pula. Ya. Dia kalau hujungnya mud, ikut mud. Contohnya uhmud la tahmud. Macam tu.
Ihmid la tahmid. Ihmad la tahmad. Jadi ikut mudhari' amarnya mana? Baris atas. Ya. Macam ni ihmad la tahmad. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya hamida. Hamida jadi fa'ilun. Tadi kita jumpa hamidun. Ada bawah tu hamidun, ya. Itu maknanya isim fa'il yang memuji. Kalau isim maf'ulnya yang dipuji, tak mau. Maf'ulun. Mahmudun. Mahmudun. Maknanya Mahmud yang dipuji. Ya. Kalau siapa nama Mahmud tu maknanya yang dipuji. Ya. Yang dipuji. Banyak nama Mahmud ya. Mahmudun. Waqaf, dia punya waqaf Mahmud. Ya. Macam tu cara kita nak mencari kedudukan dalam dalam kamus daripada perkataan-perkataan yang kita jumpa, sama ada jumpa fi'il mudhari' ke, fi'il madhi ke, isim ke. Kita kena cari dia punya madhinya, 3 hurufnya dalam Quran, dalam kamus. Baik, tengok ayat 59. Yang 59, cuba kita tengok perkataan balaghah. Balaghah, itu madhi. Jadi balaghah ni tengok dalam kamus. Cari dalam kamus bab ba. Ba ni lepas alif ya, alif ba. Lepas jumpa ba cari balam. Ya. Cari balam. Jadi balam, kemudian cari rin. Balam ra. Ya. Okey, siapa yang jumpa dulu? Balam. Muka surat nak 42. Atas sekali. Atas sekali. Sebelum tu 41. 41 yang bawah. Bawah sekali. Balagha yablu sebelah kiri ya. 41 bawah sekali sebelah kiri. Balagha yablu bulughan. Bulughan. Maknanya boleh dikatakan makna sampai, menyampaikan, mendapat, balik, ya. Itu dikatakan sebagai perkataan balaghah. Jadi balaghah ni telah sampai ya. Yablughu ia sampai. Bulughan maknanya penyampaian. Ya, penyampaian itu masdar ya. Bulughan tu masdar. Macam mana nak buat fi'il amar daripada mudhari' ni yablughu? Macam mana? Tak payah terus bunyikan saja. Agak terus bunyi. Terus bunyikan. Apa dia? Belugh. Tak payah nak cari-cari lagi. Dia dah penat mencari-cari asal salah ya. Terus bunyikan. Belugh. Nahinya la tablugh. Nahinya la tablugh. Isim fa'ilnya tak boleh lah balighun. Balam rin, ya, ba panjangkan balighun. Isim maf'ulnya mablughun. Cuba buka muka surat sebelah 42 atas sekali. Selalu orang sebut perkataan balaghah. Jadi balaghah ni daripada perkataan balaghah yablughu juga. Balaghah yablughu, kemudian balaghah.
Balaghah ni maknanya ialah ia pasih lidah, petah berkata-kata. Itu makna ilmu balaghah. Ilmu balaghah tu ilmu untuk supaya jadi pasih petah bercakap. Dia tu cakapnya dia tu ada balaghah. Cara cakap dia tu ada balaghah. Macam tu orang kata sebut macam tu ya. Jadi balaghah ni yang mana balaghah ialah daripada perkataan balagha yablughu dengan makna pasih, petah itu dikatakan balaghah. Ada satu ilmu namanya ilmu balaghah Jadi untuk akan datang ni panjang dia punya ayat ni Ayat dia panjang cuba cari perkataan-perkataan yang boleh dijadikan latihan sendiri tengok ayat 60 Quran. 60 ayat Quran Cuba cari perkataan ayat 60 tu, perkataan al-qawaid. Al-qawaid. Al-qawaid cari perkataan al-qawaid daripada 3 huruf Apa agak-agak? Huruf 3 hurufnya apa? Alif lam jangan kira Alif lam jangan kira itu tanda ma'rifah. Huruf dia apa? Kalau nak cari 3 hurufnya. Qaf lagi? Tak, jangan bariskan. Jangan bariskan, sebut saja. Qaf lagi? Kalau qaf wa ain dal dah 4. Kita nak cari 3. Ni tak boleh 4. Qaf lagi? Tak mau. Qaf ain dal. Qaf ain dal. Kena cari dalam kamus qaf ain dal Kemudian itu satu. Yang kedua nikahan. Nikahan. Bawah dia nikahan. Apa nak cari perkataan dia? Nun kaf ha. Sebut huruf Nun kaf ha. Junahun. Depan dia junahun. Apa nak cari perkataan dia? Jim nun ha. Jim nun ha. Jim nun ha. Mutabarrijat. Ambil 3. Ambil 3 huruf. Mim taba, jim dah hilang pula. Jim mana huruf datang? Barojim. Ingat huruf-huruf penambahan biasanya alif, ta, itu huruf penambahan jadi huruf-huruf yang tak penambahan macam ba, ro, jim tu bukan penambahan. Macam ta tu huruf penambahan. Mim penambahan. Jadi ba, ro, jim. Saya tak sebut baris, sebut huruf saja. Ba, ro, jim. Itu untuk apa untuk latihan mencari Pertama tadi qawaid, kedua nikahan, ketiga junahun kan? Okey, ketiga mutabarrijat. Kemudian satu lagi untuk ayat yang ini panjang ayat ni tak apa, ambil sebarisnya. Baris awal saja, iaitu perkataan harajun. Harajun, perkataannya apa? Haraja. Kemudian
a'roji. Alal a'roji. Itu sama. Bukan, lain. A'roji lain. A'roji perkataan dia nak ambil apa? Al-a'roji. Apa perkataan nak ambil? Hurufnya. Ain rojim. Ain rojim. Okey. Okey. Sekadar itu saja untuk sendiri cari dalam kamus. Tengok madi dia mudhari' masdar. Madi mudhari' masdar. Kemudian tambah dengan buat fi'il amar macam mana, fi'il nahi macam mana. Kemudian tambah isim fa'il, isim maf'ulnya. Cuba dulu sendiri. Tak dapat, kita bincang sama-sama. Nanti kita bincang sama-sama. Sebelum tu cuba buat sendiri. Cari dalam kamus, ya. Perkataan apa dia? Madi lagi. Mudhari' masdar. Lagi itu tiga memang dah ada dalam memang dah ada dalam kamus. Madi mudhari' masdar dah ada. Catat je. Tambah apa? Amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul. Itu saja penambahan dia. Dalam kamus tu memang ada 3. Ya. Alhamdulillah, sampai situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Ya. Masing-masing pun dah banyak pandai dah. Alhamdulillah. Ya. Tu kerja rumah lah tu. Homework tu. Ya. Okey.